Saya pernah rekod satu video yang mana saya beritahu yang saya merupakan pengguna kepada salah satu produk yang kontroversi untuk setengah orang tapi bukan untuk saya, iaitu Scrub Senive. Yes, I am a user of Senive Scrub. Jadi adalah yang komen ya, dan ada juga yang kecam, yang bagi tahu kenapa puan pakai benda tu? Bukan benda tu tak bagus ke untuk kulit? Dia boleh menyebabkan sekian. Dan mereka berikan beberapa sokong artikel lah ya, yang mana sampai sekarang ni saya tak jumpa lagi pembuktian saintifik terhadap apa yang dikatakan itu. Tapi itulah, dalam video ini tujuan saya nak berbincang dengan anda semua. Secara besarnya adalah topik kali ini kita nak cakap tentang physical exfoliator atau nama lain dia mechanical exfoliator. Kalau sebut dua ayat ni biasanya orang macam tak nampak benda tu adalah salah satunya adalah scrub. Tapi scrub bukan satu-satunya physical exfoliator, okey? Jom kita bincang, bawa bertenang, bincang elok-elok. Hai glowy girls, glowy guys, dan juga mereka yang baru nak jadi glowy girls, glowy guys. Jika anda baru di channel ini, saya mahu mengajak anda untuk tekan butang subscribe. Sebab video kita makin lama makin banyak, subscriber kita makin lama makin banyak, partnership kita pun, collaborator pun makin lama makin banyak. Rugi kalau tak ikuti kita orang. Tapi buat masa ni, dia punya tukang cakap tu ni seorang je, tak banyak lagi. Bagus seorang ya. InsyaAllah dalam video kali ini kita nak berbincang tentang physical exfoliator. Betul ke benda ni tak bagus untuk kulit? Dan soalan ini memang normal untuk diajukan, kerana kalau anda rujuk dekat internet, memang banyak cerita-cerita yang tidak bagus, tidak enak didengar tentang physical exfoliator, terutama yang jenis scrub. Tapi nak bagi tahu sekali lagi ya, scrub bukan satu-satunya physical exfoliator, ada banyak jenis physical exfoliator. So bila kita sebut tentang exfoliating, suka untuk saya tekankan adalah exfoliating ni adalah proses menanggalkan sel kulit mati ya. Di mana proses ini bila berlaku boleh membantu kulit kita yang baiknya, yang di dasar itu, yang baik itu boleh pergi ke atas. So kitaran sel kulit akan jadi lebih baik. Kulit yang dekat atas ni akan yang cantik-cantik je lah ke atas, kulit jadi lembut, licin. Kalau ada tumpuk-tumpuk gelap tu secara perlahan berperingkat ianya boleh dikurangkan. Bila sebut exfoliator, memang ada dua pilihan, chemical dengan physical exfoliator. Yang menjadi isu dengan physical exfoliator ni, ramai orang kata dia boleh menyebabkan luka-luka kecil yang dipanggil sebagai micro tear. Ya, dan micro tear ini boleh menyebabkan pula jangkitan bakteria, kuman, dan boleh menyebabkan pula jerawat dan masalah kulit yang lain. Ya, sebenarnya kan nak bagi tahu, setakat ini tidak ada lagi bukti saintifik yang menunjukkan perkara itu. Yang ada adalah mana-mana exfoliator jika digunakan secara berlebihan, iaitu over exfoliate, over keyword dia. Tak kisahlah jika ianya physical exfoliator ke chemical exfoliator ke, kedua-duanya ada risiko merosakkan skin barrier jika digunakan secara berlebihan. Ingat yang itu. Sebab itu, kalau anda nak gunakan Senive sekalipun, sekiranya dia sesuai dengan kulit dan kita guna dengan cara yang betul, okey je sebenarnya. Mari saya kongsikan adab-adab tata tertib menggunakan physical exfoliator terlebih dahulu. So tengok skrin ni betul-betul, ingat ingat apa yang saya cakap ni. Number one, kalau kita nak gunakan physical exfoliator, kerana biasanya physical exfoliator ni dia menggunakan permukaan yang kasar. Tak kisah datang dari sumber apa, boleh jadi biji-bijian, boleh jadi cloth, boleh jadi brush, boleh jadi macam secanggih Foreo, Luna saya. Saya ada Foreo tau. Dia ada permukaan yang kasar, digeserkan kepada permukaan muka. Jadi ia bergantung kepada tekanan, macam mana kuat kita tekan produk itu pada wajah kita. Itu yang pertama. So kalau kita tahu what is too much, what is gentle, ya kita akan boleh elakkan kerosakan berlaku pada skin barrier. You go for gentle. Itu number one. So ada tekanan pada kulit. Ya. Kedua ni adalah alat yang digunakan itu, cara kita memutarkan dia. Faham tak? Macam ada orang buat kasar-kasar macam ni Ada orang buat gentle-gentle. Itu satu. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, tempoh guna. Tempoh guna maksudnya saya dapati tempoh guna produk
ya, ataupun kita panggil physical exfoliator tu sangat mempengaruhi kesihatan kulit kita. Masa saya awal-awal terima Foreo Luna tu, ya, dia macam ada bristles, ya, bristles yang halu-halu, pegang memang rasa lembut. So I was using it every day, you know. When I use it every day, I found that my skin kind of like feeling very macam merekah. Sebab over exfoliate tu, waktu tu saya terus berhenti. Walaupun dia lembut macam mana pun, tak digalakkan untuk guna sekerap atau sekasar itu. Selama itu. Saya pakai lama lah sebab syok kan, tengok bubble-bubble tu semua. Tak boleh rupanya, ya, walaupun dia lembut. So kita kena tahu what is gentle, what is harsh on your skin again. Dan satu lagi adalah kita perlu gunakan physical exfoliator ini dalam kekerapan yang tertentu. So, mana-mana jenis exfoliating product, tak kisahlah chemical ke physical, dia bukan untuk digunakan setiap hari. You don't have to remove your dead skin cell tu setiap hari. No, you don't do that. What you want to do, gunakan physical exfoliator ni, kekerapan dia biasanya seminggu 2 kali, 3 kali bergantung kepada jenis kulit. So, every skin is very different. Some people can take 3 times a week, some people 2 times a week pun dia dah rasa kulit dia smooth, mencukupi. Itu pun dengan syarat anda tak pakai dengan exfoliator jenis lain-lain. Kalau pakai physical tu dah 2 ke 3 kali seminggu, jangan pergi tambah pula yang lain. So kena hati-hati dalam mengenal produk. So what I would like to share with you all again adalah untuk kulit yang berjerawat sahaja, ya, berjerawat, ya, yang ada kita panggil macam nanah ke, tak sesuai dekat muka dia kan, ialah jerawat yang jenis pus tu, pustule tu dia ada pus dan nanah. Tak sesuai untuk gunakan physical exfoliator, dikuatiri dia pakai kan terpecah nanah tu ke, bakteria tu boleh dibawa ke kawasan kulit yang lain. Tak baiklah untuk mereka berjerawat. Selain daripada itu, kulit berminyak, kulit kombinasi, malah kulit kering pun ada options physical exfoliator yang baik untuk dia. So kita nak bincang tentang jenis-jenis physical exfoliator yang ada di pasaran. Okey, jenis-jenis physical exfoliator kita nak bincang pada segmen ini. Segmen ini. Okey, ada beberapa ya. Yang dalam kategori bijian, yang paling terkenal adalah, dululah terkenal, sekarang dah jarang dah saya jumpa, plastic microbeads. Plastic microbeads ni dulu kalau ada pencuci muka tu, dia ada macam warna biji-biji tu biru, oranye. Kita pun seronok tengok lah kan, kita gosok kat muka. Tapi sekarang ni kebanyakan syarikat dah tak menggunakan plastic microbeads ni atas sebab dia menjadi punca pencemaran air. Sebab dia tak boleh kita panggil dilupuskan tau. So dia dibuang ke air, kesian dekat ikan-ikan, sotong-sotong, ketam-ketam tu semua. Mereka tu tak perlukan exfoliation. So it gets into dia punya lung, dia punya breathing system kan. Jadi bukan setakat pencemaran air dah, dia juga merosakkan alam haiwan yang hidup dekat laut ni juga. Itu plastic microbead. Yang kedua adalah jojoba. Saya bukan Santa Claus ho ya. Jojoba beads. Orang panggil jojoba, itu Melayu tulen ya. Jojoba beads ni sebenarnya satu produk yang dicipta ataupun ditemui, dia from plant basically, menggantikan microbeads yang daripada plastik tadi tu. Yang bagusnya jojoba beads ni adalah dia mempunyai surface yang agak licin, dia tidak ada bucu-bucu yang tajam. Dia kecil tapi dia punya tak ada bucu-bucu tajam. Jadi bila dia bulat, dia boleh buat exfoliation tu dengan keadaan yang sekata. Tu yang orang sukalah. Jojoba beads. Jojoba. Yang ketiga, gula dan garam, bukan untuk dimakan. Ya, gula dan garam adalah sebenarnya natural grains yang bagus untuk buat exfoliation. Kerana kalau dia terkena dengan air, dia akan larut. So sifat larut tu dia tak kasar pada kulit. So bila kita lembapkan wajah nak pakai salt and juga apa ni tadi, sugar ni, kita takkan rasa dia kasar sangat. So if you want them to be tiny, you letak je lah air. Itu yang bagusnya salt and sugar ni. Dan dia juga boleh dicampur contoh dengan bahan-bahan yang bersifat humectant. Macam biasa saya pakai scrub bibir daripada madu dan gula. Scrub tapi janganlah makan kan. Dah tu benda tu tanggalkan sel kulit mati, pergi telan, kenapa? Itu yang ketiga. Keempat, yang ni adalah peeling gel. Jangan takut dengan peeling gel, dia bukan peeling gel yang macam mengelupaskan, boleh kupaskan kulit tu, tak. Ataupun nama lain dia Gomex. Dia sebenarnya adalah dikategorikan sebagai physical exfoliator yang sangat lembut. Pernah tak pakai produk? Saya pakai apa dulu tak ingat. Ginvera Marvel Gel kot. Dia bila gosok kat muka kan, dia macam ada
ada macam daki berkumpul, tapi bukan daki sebenarnya, itu sebenarnya adalah carbomer ataupun selulose daripada produk tu. So bila kita gosok dia macam gel, macam cecair, bukan cecair, dia pekat-pekat sikit ya. Gosok dia macam bergumpal. Sebenarnya gumpalan itulah yang mengambil, dia macam menggulungkan sekali sel kulit mati kita dari dalam benda tu, dalam carbomer atau selulose tu. Kita pula beria gosok sebab kita tengok, wow, dakiku tanggal. Tak sebenarnya ya. Tapi dia sangat gentle, very gentle. That's the good thing about Gomatch ataupun peeling gel ni lah ya. Masih ada ya di pasaran sekarang ni kepada yang berminat. Silakan. Yang kelima, yang dari kategori bijian juga yang popular lah, lain tak bukan apricot kernel, biji apricot, ada juga guna biji walnut ya. Biji-biji kepada buah-buahan lah biasanya kan. Dia sebenarnya kasar ke halus dia bergantung pada cara dia di grind, diproses. Some can be very tiny, some can be very harsh. Yang harsh tu jangan pakai kat muka, pakai dekat tumit, tapak kaki. Saya macam itulah. Kalau saya jumpa scrub yang kasar, saya letak kat tapak kaki, lutut, tempat-tempat di mana kulitnya tebal. Ya. Yang halus-halus tu biasanya kita tak direct hanya pakai kernel tu saja dekat muka. Dia adalah biasanya digandingkan bersama dengan bahan yang bersifat melembapkan, yang mengelakkan biji-bijian kernel of apricot ni dengan walnut ni terus bergeser kat kulit kan. So sebenarnya lagi satu ya, sangat bergantung dengan cara anda menggunakannya. Yang gosok dengan seluruh tapak tangan tu memang cari nahas sangatlah. Pilih buat gentle-gentle. Saya punya biasanya saya memang guna 2 finger. This 2 finger, the middle one and jari manis ni, kita gosok gentle-gentle macam ni ya. Bagi saya gosokkan lembut pada kadar masa macam 1 minit atau 2 minit tu lebih bagus berbanding kita gosok dengan kasar, nak cepat guna seluruh tapak tangan, lagi tak bagus ya. It can cause irritation. So it really depends on how you use the product. So, saya nak jawab persoalan yang tadi awal video saya tanya ya. So okey ke tak okey ke, boleh ke tak boleh ke, bagus ke tak bagusnya ke guna physical exfoliator ni? Sebenarnya jawapannya boleh, okey dan bagus dengan cara yang betul ya. So jangan gosok dengan terlalu kasar pada kulit, itu pertama syarat dia. Jangan, kalau nak pakai juga jangan guna terlalu kerap, itu lagi satu syarat yang penting. Dan kalau anda kulit berjerawat, tak boleh guna. Kalau kulit anda rasa sensitif ataupun mudah irritate kerana pergeseran, jangan pakai. Tapi kalau kulit anda boleh menerimanya, why not? Yang penting guna secara gentle. Dan juga semasa hari yang sama kita pakai physical exfoliator, jangan pakai chemical exfoliator. You are doing too much for your skin. Anything, kita kena ingat, jangan over exfoliate. Itu keyword dia sebenarnya ya. Whatever you want to use, kecuali plastik microbead tadi itulah, sebab memang yang tu tak baik untuk alam sekitar kan. Selain daripada yang itu, saya sarankan untuk be gentle to your skin. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.